Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Sekejap. Delete dulu. Okey. Delete dan kita ambil kat sini balik. Kopikan masuk dalam ni. Okey. So kita dah ada tu. Alright. So kita tinggal color kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Min. Salam Sabtu Alah sejam je ke? Buatlah 4 jam. Sabtu ni. Oh, ada orang nak pergi berjalan bersukaria. Nak pergi dekat Siva Raga. Okey, apa tadi nak buat? Ada kot dah lupa dah. Euro. Nak cari peluang buy ni buat sama-sama ni. Ni memang hujung minggu, inilah rutin dia. GBP kita tak ada, AUD. Chef. Okey, dan yang ni yang nak sell kekal. JPY. Kanada tak ada, USD. Apa yang sama? New Zealand. Okey. Dan kita dah ada yang sini. Kita padamkan. Ini kita padamkan untuk minggu ni punya. Okey, cantik. So buy. Apa yang kita nak boleh buy? Masukkan Euro. Masukkan AUD. Masukkan Chef. Okey. Yang sell kita ada USD, JPY dan juga New Zealand. Okey. Dan yang ni kita tukarkan kepada minggu kedua. Dah. Kita dah siap yang ini. Apa yang kita nak buat adalah cari trade idea. Apa plan untuk minggu depan. Lukis-lukis yang macam tadi kan. AUD, JPY kita dah ada yang ada pattern. Apa lagi yang ada AUD, JPY, AUD CAT CAT nasib baik dah hilang. AUD, JPY. Apa lagi nanti kita tengok. Baru tengok buka chart. Buat benda ni jangan tengok chart dulu. Buat benda ni dulu. Lepas tu baru kita tengok chart. Okay? Boleh? Alright. So ini kita punya result pada minggu lepas untuk apa panggil? Untuk kita punya trade idea. Dan kita tengok satu lagi kita ada runkan benda lah ni. Benda lah EA ni. So kita rekodkan juga minggu lepas minggu lepas lah kita senang cerita. Semalam punya hasil macam mana. Untuk GBP USD kita dapat dalam $61. So daripada risk kita $100. Okay. $100. No border. Alright. So $100 yang ini kita rekodkan. Okay. Masa tak rekod yang ni saya. Okay. Okay. Ni ni kita punya minggu lepas. GBP USD $61, GBP NZD $39, Euro JPY $30, Euro USD $9, AUD JPY $8. Kita masuk 5 kan minggu lepas. 500 bukan 500 bullet 5 bullet kita masuk. So total kita punya gain untuk minggu lepas adalah $147. Okay, lebih kurang 1.47 untuk minggu lepas punya gain. Tapi ekspektasi kita adalah 0.29. Okey, 0.29. Dan untuk sistem EA ni, EA punya hasil ni 0.21 dah lepas 0.2, minggu lepas 0.19. So minggu ni 0.21. Masih lagi di paras yang okey so-so je. Dia tak adalah wow macam manual trade. Dia tapi boleh buat duit sikit lah. Maksudnya kalau kita letak $100, kemungkinan average kita dapat daripada $100 tu adalah $21. Okey. Ni kita rekodkan dah rasanya N15. Sekejap
N15. Sampai sini. Okey dah. Ni semua dah rekod kan. Okey. Berdasarkan daripada prestasi semasa. Kita akan boleh buat projection. Bila kita ada numbers, baru kita boleh buat projection kita. Berapakah projection yang kita boleh buat ataupun projection untuk sistem ni, berapakah pulangan dia, ke mana hala tuju dia. Contoh, dalam masa 3 bulan, so kita run daripada Jun, maksudnya Julai lah, senang daripada Julai, Ogos, September. Pada bulan 9 nanti, profit kita kemungkinan adalah $957. Dengan risk kita ambil adalah $750. Faham? Dengan risk kita $750, kemungkinan kita akan dapat adalah $957. Okey? Nanti kita akan tengok balik performance. Ui, dapatlah sebanyak ni sebab apa? Berdasarkan daripada ekspektasi kita, inilah kita punya result nanti. Ni kita punya jangkaan yang kita akan dapat. So, dalam masa setahun, kalau sistem ni perform, sebab winning percentage dia 100% lagi. Kita tunggu bilakah $100 kita, $100 pertama muncul yang negatif. Maksudnya kita rugi 1R. Tunggu juga bila. Okey? Kita tengah menunggu waktu tu bilakah yang keluar. Boleh So, boleh tak tunjukkan setup untuk risk multiplier? Ni risk multiplier ni. Macam mana saya tolong tuliskan apa yang saya buat. Okey, saya tengok ATR. Okey. Saya tengok ATR. ATR ni dia punya bacaan dia ada 14. Ni manual Sekejap. ATR dia punya period ada 18. Okey, ATR 14 lah saya letak. Okey, dan saya lihat pair-pair yang kurang agresif saya akan letakkan lebih kurang ni yang kita tengok daripada atas yang paling kurang agresif, paling slow. Maksudnya pergerakan harian yang rendah daripada $60. 60 pips. 60 pips macam ni kita letak ni 60 pips ke bawah. 60 pips ke bawah. Saya akan setkan dia punya tu lebih kurang 25. 25. Ni maksimum lah. Kalau contohnya yang bergerak kurang daripada 60 pips ataupun 50 pips. Atau 50 atau. Okey. So, saya akan letakkan 25. Okey, yang lebih daripada sini 60 lebih besar AR ni sampai ke 80. Okey, saya akan letakkan 20. Okey, yang lebih daripada 80, saya ni pips pips. Okey, yang lebih daripada 80 saya akan letakkan 11. Ni. Yang ni untuk yang sebelah sini lah. Okey. Ni yang untuk yang ni. Untuk apa ni, risk multiplier dia, setting dia. Yang kita main kat sini risk multiplier. Okey. Yang ni lah yang saya buat. So kita buatkan border. Okey, ni yang saya akan set up. Setiap kali kita punya entry, ni yang saya akan set up. Lebih kurang ni. Dia punya tu 50 hingga 60 ataupun 60. Maksimum 60 saya akan letak maksimum 25. Kalau itu yang lain 60 hingga 80 pip, saya letakkan 20. Lebih pada 80 pip untuk sehari, saya akan letakkan 11 je. Sebab tu dah kira laju sangat. Kebanyakan GBP pair memang 11, 10, 11 gitu je saya akan letakkan. Okey? Ni untuk parameter dia. Korang boleh buat backtest. Mainlah kat sini.
Berapa risk, berapa yang tu, main-main adjust. Ada tak nak cut loss, kalau guna bullet, saya terus tak letak tu. Saya letak 10,000. Ni kalau ada manual untuk dia cut certain negatif kita nak buang, letak kat sini. Okey, boleh Amin? Dengar? Ken? Ni, main kat sini. Try lah. Nanti boleh dapat dia punya tu, figure, numbers. Kita nak numbers. Okey, boleh? Tu dia. Alright. Boleh So, apa yang lagi yang kita nak buat untuk minggu ni? Inilah hujung minggu yang saya akan tengok, dan saya dah tengok Forex Factory tadi kan. Forex Factory untuk tengok apa minggu depan punya event yang besar-besar. So saya akan highlight kan. Okey, hari Rabu ada yang ni. So ada satu besar untuk hari Rabu. Ada inflasi, ada data pekerjaan, okey, dan ada core retail sales. Tu antara fokus data untuk minggu depan. Okey. Dan next adalah saya akan terus tengok kepada yang ini. Saya akan update, tengok ada tak cerita-cerita terbaru dekat email. Okey, sekarang tak ada, rasanya esok baru dia keluar. Maksudnya dia akan tengok apakah minggu depan punya jalan cerita ataupun fokus untuk minggu depan. Alright. Analisis goal. Okey, dah nak masuk trade idea terus ke? Macam nak masuk trade idea terus? Bila nak masuk kita punya syllabus? Mentang-mentang seorang nak duduk hari ni. Okey, jom kita masuk kita masuk kita punya analisis goal. Analisis goal Okey. Ada yang trade goal lagi ke sekarang ni? Okey, 1, 2, 3. Kita akan tunggu ada satu correction. Ni satu. Ni berdasarkan yang latest saya tak nampak secara keseluruhan. Yang latest ni kita tunggu yang ini. Okey. Sebab sini ada nampak macam ada satu kawasan support. So dekat sekitar sinilah. Kita punya support. So kita tunggu ada satu kejatuhan dulu untuk gold, baru kita akan cari peluang untuk long. Sebab masa sekarang ni gold masih lagi dalam keadaan uptrend. Okay. Tu dia. Ni support-support yang terdekat lah untuk gold. Okay. Tengok price betul-betul main kat situ, dan kita ada 1, 2, 3 kawasan. Okay. Boleh tak kita tengok macam ni? Kalau dia bentuk flat macam ni, dia naik sampai ke atas ke, sampai ke sini ke? 3, 1, 2, 3 dan satu penurunan. Satu lagi sharp movement, baru kita akan cari peluang. Kalau nak buy, masuk ke sini. Masuk kelas lambatnya, banyaknya tak faham, ada ruginya. Tak, ini baru cerita-cerita preparation ni setiap minggu buat weekend. Buat weekend bedak-dah ni. Ni yang saya share kan. Apa weekend minggu ni kita nak plan. Kita dah ada apa currency kita nak buy pada minggu depan. Kita dah plan satu persatu, kita dah tengok, kita dah buat recap untuk kita punya performance pada minggu lepas. Tu je, ujung minggu buat benda tu. Okay, ni untuk gold. Siapa yang ada favorite untuk gold? Kita tunggu correction pattern macam ini. Kenaikan. Lepas tu ada satu bounce lagi ke bawah. Lepas tu baru kita cek peluang untuk buy. Dekat sini. Okay. Ada hero. Kita tunggu. Dia naik. Satu ada. Lepas dia bounce itu baru kita cari peluang untuk dia buy semula. Okay, sebab trend dia masih naik trend dia masih dengan gembira, masih kukuh ke atas. Masih trend menaik. Okay. Boleh? Trade idea kita buat macam biasalah Hari coach Excel table tu boleh share ke? Dan bagaimana nak install EA dalam MP4, MP5?
Adalah, kan ada dah tolong. Ni cara-cara install. EA tadi yang dah dapat tu. Siapa yang PM dapat dah, masuk PM tepi. Nanti saya akan sharekan. Cara-cara install, tekan file, open data folder, MQL4, expert advisor, pastekan file EA tu dalam tu. Okay, cara-cara buat backtest. Tekan Ctrl R dekat MP4, nanti keluar strategi tester, try lah setting apa kita suka. PM Telegram. Lepas tu cara run EA, tekan Ctrl N, dragkan file EA tadi dekat chat, pop up window, tekan command, tikkan live trading dengan allow DLL import, edit dekat input, ikut setting kita suka. Lepas tu delete file. Kalau contohnya delete file sekarang, EA ni dah macam bijak sikit. So dia tak simpan data banyak sangat. So bagus saja. Kalau dulu dia macam macam budak tadika lagi, so banyak data dia simpan. Yang ni macam dah bijak sikit lah. Sikit je lah. Okay. Ni saya tak letak. Capital. Saya tak letak ni sekejap saya tambah. Ada tak letak ni. Ni benda penting ni. Pastikan satu EA, satu pair, satu account trading. Ni wajib Satu EA, satu pair saja, satu account trading. Account. Buat benar. Account trading. Faham tak? Ni pastikan satu EA, satu pair, satu account trading. Itu sahaja. Okay? Untuk siapa yang nak run tengokkan goal tadi nak screenshot. Ni. Ni yang expected lah, apa yang kita jangkakan macam ni. Pergerakan. Kalau nak buy pun dekat area bawah ni. Kat sini baru gembira Bawah ni baru kita gembira. Ni dalam satu PC boleh tak letak SM lebih daripada satu. Kalau satu EA bagi 2 pair apa akan jadi? Jangan. Jadi tak payah tanya apa jadi. Jangan je lah. Okay Ken? Sebab apa? Nanti korang akan nampak gila ni banyaknya entry. Macam tu lah. Dia banyak entry sebab tak payahlah, janganlah buat. Jangan buat. Nanti sebab kita backtest hanya satu pair tau. Yang ni sekejap saya bukakan ni. Tadi apa satu soalan? Okey, sekejap. Nanti saya buka. Okey. Kita run backtest hanya boleh try satu account. Satu pair. So kalau kita masukkan berpair-pair, nanti semua sekali dia akan kira, calculatekan dalam satu kita punya tu. Saya tak pandai nak splitkan lagi. Sebab budak baru nak up buat EA. Okay. So saya tak pandai nak splitkan lagi. Benda yang saya buat adalah tu je lah. Buat satu pair, satu account, satu EA dah. Okay, boleh? Itulah yang boleh dibuat. Tu test buat satu. Satu je lah. Sebab kita pun test satu je. Okay. Next tanya soalan. Duhai EA belum dapat lagi. Jangan lupa sekali dengan margin 100 USD. Wah, senang-senang tu Dia request dengan duit sekali. Orang bagi EA dia request dengan duit. Wah, asam tu. Apa tadi? Ni Ramzam punya soalan. Macam mana nak buat banyak-banyak tu kan? Ni pergi dekat ni paling senang. Pergi dekat PC yang kita dah install MT4 tu kan. Dekat sini program file. Pergi cari ASM yang kita dah install tu, copy paste. Okey, lepas tu buka dalam tengok ni yang ada apps punya tu terminal, right click. Mana shortcut? Create shortcut. Create shortcut. Nanti dia akan keluar dekat desktop. Lepas tu rename, bagi nama. Lepas tu tukarlah logo. Tukar logo pandai tukarlah logo. Lepas tu tukar logo. Tukar logo, kalau tak nak tukar logo, dia pakai logo bentuk ni lah. Dia tak pakai logo SM. Kalau nak lawa sikit, tukar kepada logo SM.
Jadi kita boleh buka 4 akaun sekali. Betul, kita boleh buka akaun 100 pun boleh. Tengoklah komputer tu larat ke tak. Yang penting yang saya tahu 8 akan pakai RAM agak. Dia pakai RAM banyak tu dia. Boleh buka 4 sekali. Satu akaun satu tu. Yang 8 dia kira macam overload 8 tu dah kira berat juga. Kalau kita punya RAM tak cukup, dia makan RAM banyak. Okey. Ada apa soalan lagi? Jom kita masuk topik lah. Dah Okey, jom kita baca dulu disclaimer. Tak payahlah baca bahasa Inggeris pula. Dia senang cerita trading ni berisiko, hati-hati. Dah, tu je disclaimer dia. Okey. So kalau kita nak melibatkan dalam apa-apa trading, kena mintakan pendapat dengan kemampuan diri kita sendiri. Mampu ke tak kita nak tu, adakah kita menggunakan duit orang ataupun duit jiran sebelah rumah. Kalau kita guna duit sendiri, kena hati-hati banyak. Kalau guna duit dungat, okey tak apa. Setiap entry full margin. Kalau guna duit orang. Okey, boleh? Alright. So, kita punya topik pertama adalah, macam kita orang pegang forex, senang cerita adalah transaksi lah. Satu benda yang paling mudah adalah kita pertukaran duit antara pertukaran barang ataupun duit. Kalau forex ni pertukaran duit lah. Daripada RM1 untuk daripada $1 ke ringgit dalam $4 tu kita bertukar. Ini adalah forex, foreign exchange, pertukaran mata wang. Yang kita buat buy sell tu adalah speculate. Okey? Kita speculate harga tu adakah untuk menaik ataupun untuk menurun. Untuk naik ataupun turun. Speculate bahasa lain dia adalah kita berdagang. Kita berdagang mata wang tersebut. Yang ini kita tukar. Faham Faham konsep tu? Ini adalah exchange. Kita tukar. Tukarkan daripada satu mata wang ke mata wang yang lain. Kalau yang tu kita berdagang. Yang dekat chat tu kita berdagang. Okey. Profit dalam forex apa yang kita ada adalah benda yang paling mudah. Dekat forex ni adalah CFD. So CFD adalah contract for differential. Apa perbezaan antara harga tu, itulah yang kita akan dapat untung ataupun rugi dalam kita punya trading. Okey, gold. Mana hala tuju gold? Naik ataupun turun? Kalau kita buy, dia turun. Kita depo lagi. Okey? Kalau sell, dia naik. Tak apa. Boleh request. Depo lagi. Kalau rugilah. Itu dia. Sell kalau turun, kita untung. Buy kalau naik, kita pun untung. Okey, hukum dalam forex. Ni menarik ni. Macam mana hukum? Hukum dalam agama. Kalau contohnya dalam forex kita perlukan ada, senang cerita lah, dia kalau daripada segi hukum dia dalam keadaan harus. So ikut apa yang kita faham, apa yang kita percaya dan bagaimana cara kita membuat benda ni. Okey, itu benda yang perlu kita lihat dan kita pertimbangkan. Sebab benda dia hukum asal adalah harus dan kita sendiri yang kena decide ke manakah ataupun apa yang membuatkan dia jatuh haram. Macam mana yang boleh membuatkan haram. Kita main teka-teka, kita main tembak, kita tak tahu data, kita tak tahu performance. Itu senang cerita lah. Kita buat benda yang tak pasti. Sebagai contoh, benda yang tak pasti apa? Apa benda yang paling common? Amin ada? Amin. Apa benda yang paling common yang kita buat yang boleh membuatkan benda tu tak pasti? Ramzam, siapa nak test? Kita dah ada analisis kita, dah benda semua dah ada. Tapi boleh buat benda tu tak pasti, tak jelas. Bagi trader yang persendirian, max withdraw sebulan berapa? Apa soalan ni? Bagi trader yang persendirian, max withdraw sebulan ataupun seminggu berapa? Ada ke limit? Ada limit ke? Cuma ada ni yang saya nasihatkan, dia ada dua benda yang akan trigger bank, iaitu jumlah yang kita contoh ni kita withdraw
sehari standard lah kalau dalam RM1,000, RM1,000. Hari tu alih-alih ada spike ke 50,000, itu akan trigger. Okey, itu yang pertama. Trigger tak silap dalam lingkungan 25,000 spike. Perbezaan daripada normal 25,000. Maksudnya biasanya dalam 1,000, 2,000, 1,000, 2,000, alih-alih 25,000. So benda tu akan trigger bank. Tengok berapa kerap. Kalau sekali, okey dia hanya okey ni mungkin jiran sebelah rumah bagi. So tak ada masalah. Tapi kalau dah kerap, biasa-biasa pun spike. Biasa-biasa ada spike. Okey, ada dengar cerita 20K. 20K lah, 25 ataupun 20K lah. Saya tak pasti, 25 kot. Yang saya tahu 25, saya pegang pada 25. Okey. Itu yang pertama. Dan satu lagi adalah consistent big amount. Contoh 30K, 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 30K. Lepas tu, apa salah dahsyat sangat ni? Dalam seminggu kerap sangat 30K, 40K, 50K, yang amount yang besar-besar je, yang gila-gila. So benda tu akan trigger. So bila trigger, dia orang akan siasat kat mana duit ni datang, daripada sumber mana. Kalau sumber daripada bisnes bekerja benda, dia akan check bayar tak tax budak ni. Kalau daripada forex, okey, betul ke kita trade forex? Ada tak statement? Tu dia. Kalau scam, ada tak message yang scam orang? Kalau scam pun dia akan siasat juga. Apa salah dalih dia orang ni amount boleh besar ni. So mesti kena ada statement. Apa-apa pun mesti ada bukti. Okey, ni. Dan satu lagi adalah dalam pengambilan risiko. Adakah pengambilan risiko kita memang tak normal? Contoh, letak 10, cuci 100. Letak 100, cuci 1,000. Okey, dan kita banyak kali main tembak-tembak, teka-teka. Tapi dalam 100 kali tu, kita kena naik dalam 10-20 kali je. So, benda tu yang akan membuatkan benda kita punya trading forex ni dalam keadaan yang meragu-ragu. Apapun kita refer kepada yang pakar lah dalam bidang ni. Kalau kita nak tahu tu, kita refer dalam yang pakar dalam hukum-hukum ni. Okey. Ingat, dalam forex tak ada benda ala khurafat ni. Fixed ROI, fixed return, capital guarantee. Ni benda-benda khurafat. Lepas tu pairing. Kau nak dapat income lebih dalam forex, kau kena partner kan. Ni dua, ni kena pair kan, ada kaki-kaki. So benda ni adalah benda-benda yang orang panggil benda-benda scam. Jangan percaya. Letak 400, 4 jam 5,000. So benda tu adalah benda yang khurafat. Jangan percaya. Okey, dia tak ada fixed return, tak ada capital guarantee, tak ada pairing system. Tu dalam forex. Okey. Siapa ada terjebak dalam antara tiga-tiga ni? Ada? Cuba tulis sikit siapa yang ada. Amin ada cakap. Try sell lah. Ada tak? Ada tak? Yang tu. Yang apa ni, alih-alih. Kan? Sistem dah ada ni. Lepas tu alih-alih tengok Dungat ada post dekat Facebook dia. Wish, ini gold ada chance untuk sell ni. Kita sell lah. Try sell lah. Try sell. Benda tak diuji, kita tak tahu, kita main teka-teka, kita main ikut orang, main tembak je. So benda tu menyebabkan income kita dalam keadaan yang meragukan. Faham tu yang akan jatuh hukum. Apabila benda tu yang meragukan, benda tak pasti, akan jadi hukum lah. Buat benda yang jelas. Benda yang kita, okey, dah tahu ini kemungkinan dapat ni, ini dapat ni. That's why saya buat benda lah ni. Okey? Mana? Ni. Benda ni, walaupun even guna EA, saya akan check dulu. Berapa kemungkinan saya akan dapat. Okey? Yang ini kita punya trading manual. So saya akan dapatkan dulu numbers, baru kita boleh follow. Sebab benda tu jelas. Kalau ikut sistem ni, kemungkinan dapat adalah letak 100, mungkin dapat $65. Seminggu. Faham? Yang itulah yang saya buat. Saya check. Dapatkan numbers dulu. Apa-apa pun dapatkan numbers, baru kita boleh main apa game yang kita nak main. Alright. Next, mana slide kita? Jangan kita tengok slide sebab slide baru.
Okey, cara macam mana? Psikologi. Betul ke dia eja psikologi ni? Psikologi. Betul ke? Psikologi. Betul ke? Sekejap. Google. Psikologi. Psikologi. Betul. Psikologi. Betul kot. Macam lain pula. PSY. Kan betul. Patutlah tu macam fizik. Okey. Psikologi. Sekejap edit. Okey. Psikologi. Okey. Okey. Dah. So, apa kita punya risk tolerance dan good return? Psikologi PM. Ni apakah risk tolerance kita? Apakah kita punya kadar untuk menerima risiko? Itu yang pertama kita perlu check. Contoh, kita ni kerja ada dapat gaji. Gaji kita dalam 5,000. Contoh dalam 5,000. So, setiap bulan kita punya komitmen adalah 4,000. Okey, dan emergency kita selalunya akan gunakan 1,000 lah yang lain. Tapi pada suatu hari ada Amin duduk racun. Weh, kau trade lah forex. Kau tengok aku punya income ni. Dia ni banyak. Trade forex kaya. Lepas tu yang si Hisham lah terpedaya. Okey. So dia menggunakan duit emergency dia untuk trading. Apabila gunakan duit emergency dalam trading, so benda tu akan mengganggu kita punya psikologi. Duit yang tak sanggup kita hilang. Jangan gunakan saving, jangan gunakan duit emergency. Itu benda yang akan makan diri. Makan diri ni maksudnya apa? Kita akan stres kalau rugi. Kita nak betul je. Okay? Tu yang pertama. Dan satu lagi adalah good return. Maksudnya risk reward. Kita tahu kita punya sistem ni memberi pulangan sekian. Adakah dia ada good return? Bagus untuk kita melabur. Letak $10, kemungkinan dapat $30, kemungkinan rugi $10. So risk reward dia cantik. Tu yang kita nak lihat. Dan dia akan bermain dengan kita punya psikologi. Okey, adakah benda tu bagus ataupun tidak? Dia memberi pulangan yang cantik ataupun tidak. Okey, next adalah kepada bagaimana trade forex. Cara konvensional, cara lama kita barter macam itulah. Trading platform ni macam dekat MT4, dekat investing ke, tapi kebanyakan guna MT4 kan. Dekat MT4 ataupun ada dekat Think and Swim, ada dekat apa lagi MT5. So benda-benda tu lah tempat kita buat speculate untuk kita berdagang. Okay, bagaimana trade forex. Okay, ni adalah currency. Ni kita ada MT4 apa benda semua sekali dekat broker. Yang ni major pair, tu simple, semua dah tahu. Apa yang dengan pair yang dipadankan dengan USD kita panggil sebagai major, yang dipadankan dengan selain USD kita panggil sebagai cross. Jadi ni komoditi dolar. Australia, US, Kanada dan juga New Zealand. Ni kita panggil sebagai komoditi dolar. Australia kepada apa lebihnya? Kepada copper, kepada dulu ada gold. Okey. Apa lagi untuk ni iron ore untuk Australia. Kanada kepada apa? Minyak, lebih kepada minyak. New Zealand kepada bijirin dia. Okey, produk tenusu dia itu antara komoditi. Agriculture punya komoditi. Okey. Ni bagaimana kita nilaikan pair dan untuk kira kita punya currency. Ni sebagai contoh Euro USD. Yang depan adalah base, yang belakang adalah quote. Okey, harga terkini adalah 1.1413. Alright, apa perbezaan dia? Apa benda 1.143? Itu adalah harga. Bermaksud 1 euro bernilai, kalau kita beli 1 euro bernilai kepada 1.114.
Helmi, kalau nak close serentak macam mana ya? Dah 10 layer nak close serentak. Telefon boleh? Telefon boleh, kena guna function close by. Contoh total by adalah dalam seposen. Okay? So total dalam RM1. So kita tekan sel RM1. Sel RM1, lepas tu right click dekat sel RM1 tu, kita gunakan function close by. Lepas tu tekanlah close all. Ada kat situ. Close by berapa position? Semua sekali ke? Macam tu kita kena tahu berapa jumlah yang kita buy. Itu untuk close layer semua sekali lah. Boleh? Kalau dekat laptop senang je. Google function apa? Close all. Ada script close all. Tarik script tu, close semua sekali position. Settle. Okay? Yang depan, yang ini Euro USD. Yang depan kita panggil sebagai produk. Yang belakang USD ni sebagai satu harga. Tu dia. Next adalah pips dan point. Pips, point dan spread. Pips adalah yang ni contoh yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ini adalah pips. Yang belakang sekali 8 ni adalah sebagai points. Okey, yang ni. Satu ni semua sekali sebagai pips. Yang ini kita panggil sebagai point. Point kelima adalah kita kira sebagai points. Ni. 4, 1, 2, 3, 4 ni. Ni pergerakan sepip, puluh pip, ratus pip, ribu pip. Yang belakang sekali adalah sebagai points. Okey, pergerakan naik daripada bawah sampai ke atas, contoh naik sebanyak 10 pip. Ni kita panggil sebagai kenaikan. Perbezaan harga ni yang kita panggil sebagai 10 pip perbezaan harga ni. Okey, tu dia perbezaan antara tu yang kita dapat untung ataupun rugi. Ask dan bid. Yang ini ask dan bid. Ask price, bid price. Okey, perbezaan ni kita panggil sebagai spread. Okey. Perbezaan antara ask dan bid kita panggil sebagai spread. Ini bid price, ask price. Okey, boleh? Yang ini adalah sebagai apa analisis yang kita ada dalam kita membuat dalam trading ni. Apa analisis yang kita ada? Okey. Yang pertama kita ada technical analysis, yang kedua kita ada sentiment analysis, yang ketiga kita ada fundamental analysis. Tiga-tiga ni kalau kita boleh buat, tapi kena ingat bila kita sebut trade, benda yang paling utama adalah kita mesti tahu harga. Kita tetap trade dekat chart, tetap kita tengok chart. Okey, kita akan menggunakan technical analysis. Kita nak dapatkan level risk reward yang cantik, kita akan menggunakan technical analysis. Okey, fundamental analysis kita nak tahu kepada keadaan semasa sesebuah negara. Adakah contoh sekarang USD, adakah kita cantik untuk buy USD pada ketika ini? Dan sentimen semasa adalah yang selalu berubah-ubah setiap hari. Itu dia yang mempengaruhi pergerakan market. Setiap hari ada perubahan. Siapa yang scalping kena update kepada sentimen semasa. Sentimen analisis penting. Okey, dalam ni kita ada beberapa jenis chart. Selalu kita ada jumpa line chart, bar chart dan candlestick. Selalu kita akan pakai yang candlestick. Ramai yang popular pakai candlestick. Okey, yang ini adalah bentuk-bentuk candlestick untuk menaik dan juga menurun. Yang ini bar chart, open sebelah kiri, close sebelah kanan. Okey, ini semua sekali adalah Japanese candlestick yang kita boleh nampak. Okey, faham? Yang ini adalah semua sekali yang kita boleh hafal. Siapa nak hafal, hafal lah benda ni. Ini adalah candle-candle yang memberi maksud kemungkinan akan ada next perubahan. Itu yang kita nak lihat. Okey. Ni single dan juga ni double. Bullish engulfing, bearish, twizzle top, twizzle bottom. Ni inverted hammer, hanging man, black morubozu, white doji, spinning top. Ni benda-benda yang kita boleh lihat. Okey, ni triple candlestick. Triple candlestick ni macam mana? Ni lah bentuk-bentuk dia. Ada 3 candlestick. Contoh morning star, evening star, 3 white soldier, 3 black crow, 3 inside up dan 3 inside down. Okey. Tu dia. Reversal candle yang tadi tu, candle-candle yang kita pelajari, ni sebab slide lama, so dia punya tulis, dia punya font pun tak edit lagi Okey. Ni apa tadi yang cakap? Ni waktu bila kita tengok candle-candle tadi? Candle-candle tadi kita lihat kepada tempat-tempat ekstrim, sama ada tempat support dan juga tempat resistance. Tengah-tengah dunia kita tak layan. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Setakat ni ada apa-apa soalan?
Ada soalan? Okey. Ni faham keluar benda-benda ni dekat mana? Nak tahu volatility. Volatility kita boleh pakai dekat apa-apa indikator yang ada volatility. Bollinger Band ada, ATR kita boleh pakai, apa lagi semua sekali dekat volatility punya part. Tu semua sekali kita boleh pakai. ATR, Bollinger Band, standard deviation, envelope, tu kita boleh tengok volatility. Okey, support dan resistance. Support resistance ni macam mana? Ni resistance sebelah atas, support sebelah bawah. Dekat kawasan resistance kita akan tengok kepada pattern chart tadi. Pattern candle. Okey, apakah candle yang keluar? Siapa yang menggunakan candlestick wajib tahu penggunaan candlestick punya reversal tu. Itu wajib. Apa itu support resistance? Benda ni support dan juga resistance. Okey, ni kalau kita lukis kat chart. Ni kawasan resistance, price break. Kita akan tengok ada tak candle-candle ni macam ni. Kita lihat apa tweezer ke, spinning ke, yang menunjukkan dia nak naik ke atas balik. Tu yang kita lihat kawasan-kawasan tu yang penting. Kawasan support dan resistance. Okey? Boleh. Sebelum ni resistance, lepas dia dah break, dia akan jadi, kemungkinan boleh jadi support. Tu support dan become resistance become support. Okey, downtrend dan juga uptrend. Ni cerita pasal trend line. Macam mana kita draw trend line? Okey, sebanyak 3 kali. Nak lukisnya syarat wajib 2. 1, 2. Untuk validnya trend line tu kena ada 3. 1, 2, 3. Okey, macam ni. 1, 2, 3. Yang paling cantik adalah kawasan dia touch. 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3, 4. Touch. Dan dia breakout, baru kita cari peluang untuk membuat keputusan sama ada nak masuk sell ataupun tidak. Okey, ni trend line. Okey? Ni trend line menaik, yang ini trend line menurun. Okey, boleh. Bottom. Ini top. Okey, ni contoh kita buat trend line. Kita tunggu dia breakout sahaja. Siapa yang suka breakout? Kalau suka layan trend, dekat sini kita check buy, dia naik buy, kita naik buy. Okey. Breakout dan reject, apa itu? Breakout macam ni lah. Ni reject. Dia tembus daripada satu kawasan, satu resistance ataupun support, tu kita panggil sebagai breakout. Ni tempat yang ni. Siapa yang layan breakout memang mudah. Okey, perbezaan breakout dan resistance berdasarkan daripada win rate dan juga risk dan reward. Okey, untuk win rate, breakout lagi cantik daripada reject. Breakout lagi cantik daripada kita layan reject. Okey, untuk win rate. Tapi dia punya risk reward rendah. Kurang sikit berbanding dengan reject. Tu kita kena pilih. Sistem kita mana yang power? Adakah breakout ataupun kita layan pucuk akar reject? Okey, ni reject dan dia breakout. Breakout kita akan layan. Sebab breakout paling senang. Contoh kalau reject, kita punya stop loss mana? Contoh kita buy kat sini. Buy kat sini, stop loss kat sini. Kalau kita sell kat sini, ni confirm part sell, kita punya stop loss atas daripada sini. Okay, so that's why untuk breakout, risk reward dia kurang, tapi dia punya win percentage dia cantik. Apa dia pattern? Pattern ni bentuk. Ni contoh pattern. Ada tak pattern? Ni contoh pattern yang ada dalam kita punya slide. Seperti double top, double bottom. Ni adalah pattern-pattern yang kita boleh lihat. Kira body or shadow. Saya akan ambil satu kawasan. Ni contoh kawasan ni. Saya akan marking terus. Tu kawasan. Okay, saya tak ambil shadow, ujung-ujung shadow tak. Saya akan ambil kawasan. Okey, sebagai contoh double top dan double bottom, tempat kita entry di sini dan daripada breakout kita akan ukur sama panjang dengan dia punya kepala dia ni, daripada atas sampai ke neckline. Contoh 100 pip, daripada tempat breakout ni sampai ke bawah pun 100 pip. Okey? Boleh? Ni double bottom, sebelah bawah pun sama juga. Cara ukur dia pun sama. Okey, next adalah head and shoulder. Okey, head and shoulder pun sama juga, ada neckline dan benda semua sekali. Shoulder kiri, shoulder kanan, head dan ada neckline. Dia breakout daripada neckline ni baru kita masuk peluang. Sama juga, ukur daripada head sampai ke neckline 100 pip. Kalau daripada sini pun 100 pip, kita punya minimum target. Okey, ni inverse head and shoulder pun sama juga. Dia punya price naik. Yang ni pun price naik. Okey? Ni untuk pattern.
Ni ada pattern apa ni? Rising wedge. Ni. Ni kita tunggu dia naik dan dia breakout ke bawah. Ni daripada ukur dia, daripada paling lebar ni, kalau 100 pip, daripada tempat breakout ni pun 100 pip juga. Okay, falling wedge pun sama juga. Dia menurun, kita tunggu dia menaik. Okay, ini dia. Ni ramai orang suka pattern-pattern macam ni. Okay, yang ini adalah apa? Rectangle. Ni rectangle dia consolidate dekat sini lama sangat, lepas tu tunggu dia breakout. Okay, tunggu dia breakout. Kat sini dia breakout ke bawah. Okay, ni bullish pula. Dia consolidate dekat sini, lepas tu dia breakout. Sama juga, minimum target adalah sama box. Ni minimum target. Okay, ni adalah bearish pennant dan juga bullish pennant. Dia ada bentuk macam flag ni, lepas tu dia keluar pennant, lepas tu dia breakout ke bawah. Okay, ada lebih pada continuous. Ni bullish. Dia masih continuous. Dia flag, pennant, dia breakout ke atas. Ni slide ni ada share kat group tak? InsyaAllah sekejap lagi saya share. Boleh? Okay, ni pattern-pattern triangle. Ni semua ada. Ni pattern-pattern ascending triangle, descending triangle, symmetry. Ni semua sekali bentuk-bentuk triangle. Okay, ni dia punya rumusan je lah. Dia punya cheat code dia. Apa-apa pattern yang ada dalam kita punya pattern. Okay, dalam pattern punya strategi yang ini. Okay, basic Fibonacci. Fibonacci adalah sequence of numbers. 0 campur 1 campur 0 campur 1 dapat 1, 1 campur 1 dapat 2, 2 campur 1 dapat 3, 3 campur 2 dapat 5. Ini adalah sequence of numbers. Okay. Ini adalah level-level Fibo, retracement dan bahagian extension, bahagian yang lebih daripada 100, lebih daripada 1. 1.382, 1.618, 2.618, itu adalah level-level extension. Okey, macam mana cara kita nak tarik Fibo? Contoh kita ada data macam ini, kita ada data pula, kita ada price, harga tengah menurun dan kita tahu dia akan buat correction. Kita tarik daripada swing high ke swing low, daripada high ke low. Okey, dan kita tengok manakah level yang dia reverse. Tengok dia reverse betul-betul dekat 50% dekat sini sebelum dia meneruskan perjalanan untuk turun. Ini kita pakai dia untuk apa panggil? Untuk kita tahu retracement, kaitan penggunaan Fibo. Level-level ni adalah golden ratio, level-level yang menarik. Kita tunggu dia melakukan rejection di kawasan ni, di kawasan level-level tu baru kita masuk position. Apa nama group saya boleh join ke? Tanya je. Okey, boleh. Nama group adalah CTFX Market Discussion. Okey. Pergi dekat page, dekat saya punya Facebook, Muhammad Helmi Izani. Lepas tu cari, ada link ke grup Telegram. Okay, ada link kat grup Telegram, Amirul Syafiq. Dia, budak ni dah ada kan? Amirul dah, Syafiq dah ada dalam grup kan? Level tu tak semestinya 50. 50 antara favorite level adalah 50 dan ke atas. Ni adalah, aku kata, favorite level untuk retracement. Okay, 50, 0.618, 76.4. Ini adalah level-level favorite. Okay. Level paling agresif adalah 38.2 dan 23.6. Ini adalah level-level yang paling cepat. Maksudnya dia retrace paling pendek. Shallow dia. Sikit dia. Lepas tu dia sambung jalan. Okay, Hazril. Okay, mantap. So, ini adalah kawasan-kawasan yang menarik. 50 dan ke atas yang adalah level, bonus level. Yang ini adalah level biasa. Tak ada lagi coach, ini first class saya join. Okay, Amirul Syafiq. Try. Amin ada lagi tak? Amin. Nanti saya akan postkan link dekat dalam Facebook saya, Muhammad Helmi Izani. Sebelum ni pun dah post juga. Try masuk dekat Facebook Muhammad Helmi Izani. Ada lagi. Ada. Okay Min, ada try Min lagi sekali. Siapa letakkan dia punya caption, siapa join kelas basic. Siapa join kelas basic Sabtu. Letak link, lepas tu nanti aku approve. Okay, tu Amin nanti ada share kan, nanti dekat Facebook saya. Nanti saya akan approve, nanti tekan link tu, masuk-masuk bagi salam. Okay, sebab dalam tu ada robot yang jaga. Okay.
Yang ini untuk Fibo retracement. Okey, dapat tarik daripada swing high ke swing low, kita akan tahu level mana price tu akan melakukan correction. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Pengembaraan anda sebagai seorang trader baru sahaja, belum bermula lagi. Sebab selagi anda tak ada sistem yang proven, selagi tu jangan masukkan duit betul. Ini baru bergeli-geli. Okey? Baru dia bergembira sikit-sikit. Perjalanan masih berliku jauh lagi perjalanan. Okey, ada apa-apa soalan? Selamba basic habiskan sejam. Ini mukadimah je. Dia orang bagi sejam je. Ini siaran mukadimah. Nanti minggu depan kita akan sambung lagi. Minggu depan prepare soalan, kita akan sambung lagi untuk soalan untuk yang trader baru nak join. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Sejam berapa SM bayar? Sejam berapa SM bayar? Susahnya soalan ni. Tak tahulah, tapi yang penting trading lagi berbaloi. Tapi sebab macam ni macam ni. Sekarang ni macam banyak free masa. Saya nak join group first time juga. Tu nanti kejap saya buka dekat group. Nanti saya jawab. Semua soalan jawab je. Facebook. Okey, rasanya Amin dah tag tu. Slow pula. Adakah Liverpool akan jadi juara lagi next season? Mestilah, tak mustahil. Asal slow dia. Okey dah. Amin dah post. Okey. Salah. Asal keluar benda ni ya? Okey ni. Ni untuk peserta webinar basic, pergi tekan masuk ni, akan ada tu ni link dia. So macam mana nak approve? Tak pernah pula approve kat sini. Macam mana nak approve benda alah ni? Select item. Timeline. Okay. Alright. So saya dah approve. Ada kat dalam group dah ada take review. Ni. Masuklah. Masuk saya group dah ada, masuk bagi salam ke apa ke. Ada dekat tu Saya tak pasti boleh add lagi tak friend. 4965 boleh siapa yang nak request friend, ada lagi 30. So boleh request. Saya pun tak banyak friend request. Ada ni siapa ada nama kat dalam ni bagi tahu, nanti saya akan tu. Okey, ada nama. Siri jelajah tak ada lagi. Offline class semua kita off. Offline class kita off. Okey. Ada 208 friend request. Nanti saya akan filter. Alright. Okey, ada apa-apa soalan lagi? SM bayar. SM bayar biasa je, tak banyak. So sebab ni macam ni matlamat je. Sekarang banyak masa. So ada masa untuk sharing. Mungkin tahun depan tengok dulu macam mana. Mungkin akan buat secara personal ataupun ada SM lagi, tak tahu. Tapi tengoklah dulu macam mana. Ahmad Kancil ada ke? Okey. Okey, ada lagi? So nanti saya akan itulah
Tu je lah sharing. So trading lagi itulah lagi banyak, dan sebab ada satu benda yang tu, bila saya jadi instructor tak boleh ada commission, tak boleh ada link, tak boleh ajar sendiri. Sekarang tak boleh tu tau, sharing bebas under tu. Under personal. Tak under personal tak ada. So sama sekali under SM. That's why lah. Tu dia punya kekangan dia. Okay. Minggu depan ada lagi tak? Ada. Minggu depan kita ada lagi kelas. EA pun kita akan sharekan siapa yang minta lah. Okay, ada tanya soalan lagi? Kita akan sambung pada Zuli tak ada kalau tak petang nanti Zuli. Tapi Zuli tak ada pada hari ini, dia sambut birthday anak dia. So dia bercuti bergembira. Okay, Ramzam terima kasih. Ahmad Shah thank you. Isham thank you. Min thank you Min. Ezril thank you semua, dan kita akan sambung pada minggu depan pada hari Isnin. Okay, plan your trade, review balik kita punya trading pada minggu lepas dan tengok macam mana, makin bagus ke makin tak bagus ke. So kita sendiri buat apa ni kata, buat kita punya checklist. Okay, selamat berhujung minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bye bye. Okay, Dungat. Thank you.